Mungkin anda telah bosan mendengar isu-isu yang berkaitan dengan dadah, isu-isu penagihan, isu-isu rampasan, tangkapan dadah dan sebagainya. Jadi hari ini kita ada sesuatu yang agak menarik. Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda sedang bersama saya dalam rancangan Hello Iskandar Puteri yang disiarkan secara langsung dari studio Yayasan Penyayang Iskandar Puteri Johor Bahru. Dan pada tengah hari ini saya ada tetamu yang agak istimewa bersama dengan kita yang akan berkongsikan pengalaman pahit getir beliau begitu lama terlibat dalam penagihan sehinggalah beliau pulih dan akhirnya menjadi seorang PRS. Apa itu PRS? Kita ingin tahu dan kita ingin dengar perkongsian beliau. Jadi selamat datang ke studio saudara Hashim Osman. Apa khabar Hashim? Lama tak jumpa Lama tak jumpa. Dulu sesekali jumpa kita pergi basking kan. Dah lama dah 4-5 tahun lepas Jadi Hashim rasanya hari ni Hashim sedang ditonton oleh di luar sana yang ingin mendengar perkongsian Hashim Jadi iaitu pengalaman Hashim sendiri sebagai orang yang telah melalui pahit getih sebagai seorang yang terlibat dengan dadah kemudian keluar daripada penagihan. Itu pada saya adalah satu kejayaan. Jadi Hashim, boleh ceritakan sikit Hashim latar belakangnya, daripada mana, asal orang mana ni? Ya, terlebih dahulu saya ucapkan berbanyak terima kasihlah kepada pihak Yayasan Penyayang Iskandar Puteri ini kerana menjemput saya pada hari ini. Terasa macam artis pula hari ini. Macam artis macam artis Tapi jauh sekali lah kan. Artis juga. So saya berasal dari Batu Pahat, 54 tahun dan kalau nak diceritakan bab penagihan ni, saya menagih 30 tahun lah. 30 tahun 30 tahun menagih Hashim Yeah. Wow, ini kira boleh saya kategorikan Hashim sebagai otai jugalah dalam penagihan ni. Otai juga ni Okey. Okay. Jadi latar belakang keluarga tu macam mana? Berapa ramai adik-beradik ni Hashim? Saya dari keluarga sederhana besar lah. Adik-beradik 7 orang. Okey. Dan sederhana dalam kehidupan lah. Walaupun tak mewah, alhamdulillah cukup serba-serbi lah. Anak berapa? Saya anak ketiga. Anak ketiga. Okey, jadi di Batu Pahat lah, orang Batu Pahat lah ni. Jadi sebelum penglibatan, boleh ceritakan sikit tak selepas persekolahan? Tamat tingkatan 5 ke? Saya tamat tingkatan 5. Tamat tingkatan 5. Selepas persekolahan tu macam mana perjalanan hidup Hashim? Ya. Dalam keluarga kami okey. Keluarga baiklah memang baik kan. Dan penglibatan di dalam masyarakat juga aktif. Saya seorang yang aktif lah kan. Dalam perkumpulan belia waktu itu, dalam pasukan bola sepak kan. Dan yang seronoknya dalam pasukan bola sepak tu saya ada 4 beradik main. Abang 2 orang, adik seorang. Menarik. Ya, sangat menarik lah kan. Jadi satu padang tu kita conquer adik-beradik. Jadi begitu je dengan aktiviti lain lah. Persatuan belianya. Memang saya seorang yang aktif waktu itu. Saya all-rounder jugalah. Semua boleh lah waktu itu. Dan kehidupan saya sangat happy lah. Sangat-sangat boleh gembira, bersukan, yes. Boleh bersukan, aktif dalam aktiviti belia. Dan saya terkejut juga bila 4 orang adik-beradik main dalam satu pasukan kan. Jadi ini keluarga sukan jugalah ni Jadi orang yang sangat aktif Jadi nampaknya Hashim selepas zaman persekolahan lah. Selepas tamat tingkatan 5. Ada bekerja tak? Ada jugalah waktu cuti sekolah ujung tahun.
ada waktu lapang sikit, pernah jugalah kerja di kilang kan, sementara menunggu naik cuti kan. Setakat kerja kilang lah, kerja kilang saya ada buat lah, sebagai ada pengalaman sikit lah bekerja kilang tu. Bekerja kilang Jadi ketika itu masih belum terlibat lagi lah. Ya, belum. Belum ada belum terlibat. Kawan-kawan macam mana? Kawan-kawan sekeliling saya juga lebih kurang saya juga. Mereka juga bersih, baik dan seronok berkawan dengan mereka lah. Dan tak ada masalah pun dengan kawan-kawan sekampung waktu kan. Sekampung. Jadi Hashim tinggal dalam kawasan kampung jauh dari bandar. Tak berapa jauh lah. Tak berapa jauh dari bandar. Jadi kalau main bola dan sebagainya di padang kampung lah. Di padang kampung. Jadi agak meriah lah kehidupan selepas tamat persekolahan ini. Sangat meriah, sangat gembira. Sangat ceria lah waktu itu. Ya, jadi yalah di sinilah kita nak lihat bagaimana seorang yang begitu aktif Hashim dengan kegiatan belia, dengan kegiatan sukan terjerumus ke kancah penagihan. Jadi itu tentang latar belakang keluarga Hashim. Jadi dan juga aktiviti yang Hashim sertai kan, ini lepas sekolah lah. Dan Hashim juga tadi Hashim kata Hashim kerja kilang kan. Kawan-kawan di tempat kerja macam mana? Kawan-kawan di tempat kerja ialah saya waktu itu saya muda lagi lah kan. Jadi 20-an. Waktu mula-mula bekerja selepas sekolah tu masih belasan tahun. Masih dalam 18-19 tahun lagi dah kan. Lebih kurang gitu. Remaja, belia lah, dah masuk kategori belia. Apa yang saya jumpa dekat kerja kilang tu, jumpa abang-abang dan kakak-kakak lah, kita yang paling muda lah kan. Jadi kerja itu adalah pengalaman pertama bekerja. Bila dapat duit, gaji, apa perasaan Hashim? Dapat duit. Sebenarnya selepas sekolah bekerja kilang, saya masih okey lagi. Maksudnya dengan duit gaji kilang yang tak seberapa lah waktu itu kan, saya masih sempat lagi lah beli pakaian yang saya suka, kasut yang saya suka, dan boleh bagi pada keluarga sikit-sikit waktu itu, walaupun pendapatannya sedikit waktu itu kan. Dan memang dalam dunia itu memang sangat indah lah bagi saya lah. Sangat indah lah, sangat seronok. Dapat pegang duit dan boleh dapat apa yang kita nak ni. Waktu itu saya rasa ramai belia tu, kalau macam pengalaman pertama dia dapat kerja di kilang sebagainya, target dia ialah beli kasut. Zaman Hashim dulu, jenama apa, kasut jenama apa yang sangat popular, yang jadi idaman semua budak-budak ni kan, nak beli kan, cari duit nak beli kasut je. Zaman Hashim apa, jenama apa? Waktu itu apa yang diidam-idamkan kasut Adidas Top 10 lah. Adidas Top 10. Dan sukar nak dapat kat Batu Pahat, dan kumpul duit kita buat tambang untuk masuk ke Singapura. Beli di Singapura. Betul. Dulu memang wajib beli kasut lah kalau masuk Singapura ni kan, Singapura. Saya rasa saya pun ada pengalaman macam tu. Sebab kalau cukup RM50 duit kita saja, rasanya dah boleh beli kasut kat situ. Jadi kehidupan, saya boleh simpulkan bahawa selepas zaman persekolahan, kehidupan Hashim ni agak meriah lah, dengan kawan-kawan, kemudian dengan keluarga. Rasanya tadi macam Hashim sebut, walaupun daripada keluarga yang sederhana tapi tidak ada apa-apa kekurangan. Kemudian nampaknya Hashim juga orang yang bersemangat untuk cari pendapatan sendiri, untuk menampung diri sendiri dan juga membantu keluarga hasil daripada pendapatan tu. Jadi seronok lah, boleh saya kata. Saya boleh simpulkan kehidupan sangat seronok. Zaman belia yang sangat menyeronokkan. Okey. Bagaimana Hashim boleh terlibat? Bila Hashim terlibat tu? Saya terlibat
saya tak pernah salahkan orang pun. Saya tak pernah tuding pada kawan-kawan atau keluarga. Saya terlibat sebab saya gagal mengawal keseronokan. Saya rasa diri saya terlalu seronok yang terlampau, dan saya nak lebih seronok lagi waktu itu. Dan saya mula cari kawan-kawan yang lebih dewasa, dan saya tanya mereka, apa yang seronok? Dan ada yang beritahu kita pergi disko lah. Kita pergi disko lah. Saya pun memang tak pernah pergi disko kan. Oh, cubalah. Jadi yang ini ialah mereka yang boleh saya katakan sebagai lebih tua daripada Hashim lah. Maksudnya dia orang ni duduk satu kampung ke apa? Ada yang di sekampung dan ada yang luar lah. Tapi waktu kita berlawan bola apa semua tu, kita kenal lah mereka tu siapa kan. Jadi dia orang ni lah yang mula memperkenalkan lah. Maksudnya mereka inilah yang ceritakan tentang keseronokan mereka dengan Hashim ya. Maksudnya lebih seronok daripada apa yang sedang lakukan. Saya rasa dah seronok dah, tapi apa benda yang lebih seronok lagi? Cuba bagi tahu. Dan saya sendiri minta waktu itu, nak rasa lebih seronok. Jadi maksudnya bila Hashim ikut dia orang ni, tempat pertama yang dituju disko. Yeah. Jadi di disko ini barulah Hashim lihat apa yang sedang berlaku. Iaitu mula-mula melihat orang yang mengambil dadah ni di disko. Jadi termasuklah kawan-kawan tadi ni yang bawa tadi. Dan termasuk sekali. Apa yang Hashim nampak pada dia orang tu? Adakah dari segi sikap dia, tingkah laku dia macam nampak macam lain sikit daripada kebiasaan? Macam dia high, dia seronok dekat disko. Saya minta dia orang apa yang dia orang buat untuk rasa seronok. Kan? Jadi waktu di disko tu, pertama kali waktu masuk disko, saya hanya diperkenalkan dengan minuman-minuman keras, bir kan. Tapi bila saya cuba, pada saya tak sedap. Jadi tak seronok, kepala saya pening. Lepas tu saya termuntah-muntah, kotor, bau busuk. Jadi saya tak seronok. Ketika itu belum cuba dadah lagi lah. Cuba yang minuman keras ni dulu lah. Ya, betul. Sebab ini dekat di disko. Di disko. Okey, jadi tak boleh terima. Ya, saya tak boleh terima. Ikut istilah kasarnya, dia orang cakap steam. Tapi kurang steam lah. Pada saya steam apa macam ni, sakit kepala, muntah-muntah lagi. Jalan pun tak boleh. Leceh lah. Tak ada benda lain yang lebih steam ke? So esoknya baru saya cari lagi dia orang. Malam tadi sakit kepala, pening, tak boleh tidur. Ini kawan yang sama lah. Kawan yang sama lah. Cari benda lain lah. So bila saya kata macam tu, dia orang pun okeylah, kita cubalah. Boleh ingat tahun berapa ni? Tahun 80 waktu itu. 80-an. Tahun 80. Tahun 80-an. Ketika itu saya rasa disko memang disko lah waktu itu. Karaoke belum ada lagi. Belum ada karaoke lagi kan. Belum ada lagi. Disko adalah saya rasa tempat yang dituju oleh belia-belia kan, yang cari keseronokan. Itulah. Okey, jadi apa dadah pertama yang ditawarkan ataupun dikenalkan oleh sahabat-sahabat Hashim ni? Okey. Waktu itu yang popular ganja. Dan mereka beri pada saya sebab saya nak sangat cuba, nak sangat seronok. Jadi bila saya cuba ganja ni pun saya tak boleh nak masuk juga. Saya tak boleh nak layan juga. Sebab pada saya hisap ganja tu saya jadi bodoh. Jadi diam kan. Kalau istilah dulu-dulu jadi macam ayam berak kapur. Jadi pun saya tak seronok lah.
tengok kawan-kawan ketawa, makan selera, saya jadi macam gitu. Itu pengalaman pertama Itu lah pengalaman pertama. dengan ganja. Ganja ni dihisap Ya, ganja dihisap. dihisap lah. Dia masukkan dalam rokok ke ataupun dia balut lain? Waktu itu balut dalam rokok. Waktu itu dibalut dengan rokok. Rokok biasa ke rokok daun? Rokok daun. Rokok Balut daun. dengan daun. Rokok daun ni kalau di kampung-kampung ni dengan tembakau kan? Ya. Dibalut dengan tembakau. Ya, tapi kita dalam tu kita Kalau- tak yes. ganja pula. Kalau orang kampung ni dia memang suka hisap rokok daun, khususnya kalau orang-orang yang kerja dekat ladang, petani dan sebagainya kan. Jadi pertama kali bila dapat tu, adakah sudah dibalut ataupun duduk ramai-ramai balut sama-sama? Duduk ramai-ramai balut sama-sama. sama-sama. Tengok ni, benda ni boleh buat kita happy. So saya pun cubalah. Tapi waktu itu saya tak dapat tak terima ganja tu, tak boleh. Ganja ni dia yang dia tanam dekat rumah ke ataupun dia beli ke macam mana? Waktu itu mereka belilah. Beli. Waktu Beli. itu mereka beli. Mudah-mudah dapat. Mudah dapat. Waktu itu mudah dapat Macam dan mana? murah. Harga mahal tak? Waktu Ganja? itu sebatang rokok tu cuma RM3. RM3 dah. RM3. Ya, ada yang sebut sate. Sate, kalau pernah dengar sate Ya. mungkin penonton jangan keliru bukan sate yang dibakar dan kita beli tu. Malam tadi pun saya beli sate, bukan sate tu. Tapi ada nama lain. Ini adalah istilah lain yang digunakan oleh orang yang suka isap ganja ni. Sebab dia tak nak orang lain tahu yang itu ganja. Jadi ini adalah selanggar mereka sendiri. Jadi dia akan sebut sate sate. Sate. Ada nama lain tak selain daripada sate? Selain panggilan sate, mereka juga panggil ayam. 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 Jadi kalau dia kata dia nak kena ayam, maksudnya bukan ayam panggang, bukan ayam goreng, bukan KFC ataupun ayam yang dijual di McDonald. Ayam dia merujuk kepada sate. Jadi istilah ni hanya digunakan di kalangan mereka yang mengisap ganja saja jadi kita dapat dua lah. Satu sate, jadi lagi satu ayam. Saya tambah satu lah. Satu lagi. Istilah yang popular, sayur. Sayur. Sate, ayam, sayur. Jadi yang menonton ni, kalau anak-anak datang kat rumah dia sebut baru kena ayam, cek dulu anak-anak tu dulu. Itu bukan dia makan ayam goreng. Mungkin ayam yang disebutkan adalah ayam yang saudara Hashim baru sebutkan. Sate kan. Jadi ini adalah selanggar ataupun istilah yang digunakan di kalangan mereka yang mengambil ganja ini. Dan betul ke Hashim kalau isap ganja ni akan buka selera? Ya. Apa yang saya perhatikan memang begitulah keadaannya. Mereka boleh ketawa terbahak-bahak walaupun isunya tu tak lawak pun, tak kelakar pun. Tapi mereka boleh ketawa begitu. Dan selera mereka makan tak macam kita dah. Sangat berselera dan banyak makannya. Tak kiralah makan apa. Bertambah? Ya. Makan nasi ke, makan makanan yang lain ke, begitu keadaannya. Cuma saya tak boleh terima. Dia punya steam tu saya tak boleh terima. Oh, steam ganja ni lain. Steam ganja ni lain. Balik pada makan tadi, saya pernah dengar ada makcik seorang. Saya dah lupa tempat dia. Dia pernah cakap bila dia masak nasi, dia tak nak nasi lah dalam periuk ni. Dia pergi kerja, balik habis satu periuk nasi. Jadi dia rasa pelik. Siapa yang makan nasi tu? Padahal dia dengan anak dia berdua saja dekat rumah tu kan. Jadi akhirnya dia dapat tahu bahawa anak dia mempunyai selera yang luar biasa disebabkan dia mengisap ganja. Jadi ganja ini adalah pembuka selera, tetapi harus kita ingat ganja adalah dadah berbahaya. Di bawah Akta Dadah Berbahaya 1952. Jangan cuba. Jangan cuba. Jadi kita sambung lagi. Dengar lagi cerita Hashim dengan sate tadi dah. Sate tadi. Jadi Hashim tak boleh terima lah. Ya, saya tak boleh terima. Dan saya masih tak berpuas hati waktu itu. Saya beritahu mereka lagi kan. Kenapa macam gini je? Sakit kepala je. Jadi bodoh. Mana datang happy sebab jadi bodoh? Tak boleh lah macam ni kan. Carilah benda lain yang betul-betul buat happy. Dan
kali ketiga mereka perkenalkan saya serbuk, satu jenis serbuk dipanggil heroin lah. Heroin. Dan bila saya rasa heroin tu tak banyak pun, dalam setengah inci panjang dia dalam straw. Dalam straw. Dan bila saya hisap, saya rasa lain. Saya rasa badan saya sedap, fikiran saya lapang, dan sedap dengan muzik. Dalam disko tu sedap dengan muzik, dan tenanglah. Saya rasa tenang, kan. Dan itu sekali saya ambil, tapi keadaan tu saya rasa sampai 3 hari, kan. Dalam keadaan 3 hari tu saya rasa relax. 3 hari. 3 hari. Sekali ambil 3 hari punya rasa. Dia punya feeling tu lah. Dia punya feeling. Tadi Hashim kata tadi masa Hashim ambil ganja tu rasa macam tak seronok apa semua. Macam tadi Hashim sebut steam kan. Dia punya steam tu tak lebih lah kan. Masa tu Hashim tahu ke ada bahan lain yang boleh lebih baik daripada ganja? Dah tahu belum? Pasal heroin ni, dah tahu pasal heroin ni? Cuma dengar je. Dengar je. Macam mana bendanya saya tak tahu pun. Belum tengok. Dengar je. Tengok pun belum. Tengok pun di belum. Di kalangan kawan-kawan tadi tu ada yang dah tahu. Ada yang dah tahu. Dan dia yang tolong dapatkan kan. Dia dapatkan. So bila dia tunjuk, saya tanya macam mana nak guna, dan saya gunakanlah. Isap dekat mana tu? Waktu itu dalam disko tu jugalah. Dalam disko tu juga. Okay. So bila saya rasa saya hisap, memang keadaan saya waktu itu ialah walaupun tidak bangun menari berjoget ke sana kemari, tapi perasaan saya, feeling saya tu kan rasa best. Dia serbuk Dia serbuk. Jadi kalau serbuk tu macam mana nak dimasukkan dalam dia dimasukkan dalam rokok ke ataupun? Ya betul. Waktu itu, sekarang ni dia dah gunakan cara lain dah. Okay. Tapi waktu itu saya ambil pertama kali tu memang kami campurkan dalam rokok lah. Keluarkan tembakau-tembakau tu semua, gaulkan tembakau dengan heroin tadi, kemudian masukkan balik dalam tu. Isap macam rokok. Isap macam rokok lah. Isap macam rokok. Jadi ini saya dimaklumkan bahawa heroin ini adalah dadah jenis tradisional. Ganja dengan heroin adalah dadah jenis tradisional. Sebab kita akan bercakap tentang dadah sintetik. Apa itu dadah sintetik? Saya rasa nanti Hashim pun boleh kongsikan tentang dadah sintetik. Jadi tadi heroin. Berapa harga satu tiub? Waktu itu dia sebut tiub kan? Dia tiub. Dia sebut tiub berapa? Waktu itu pun masih murah lagi, pun sama juga harganya RM3 juga. RM3 satu tiub. Dan RM3 tu satu tiub saya boleh rasa best, feeling best 3 hari. 3 hari. Mula-mula. Satu tiub boleh tahan 3 hari. 3 hari. Sekali hisap 3 hari saya boleh relax kan. Jadi tiap-tiap bermakna lepas habis dia punya feeling, lepas habis dia punya steam tu, pergi cari lagi lah. Bila habis rasa tu, rasa nak lagi lah sebab rasa sedap, rasa best. Jadi begitulah keadaannya, berulang-ulang. Mula-mula memang 3 hari sekali. Jadi bila benda tu dah tolerant dengan diri kita kan, dia satu tiub tu dah tahan sehari je. Bergantung pada kualiti pula. Tapi bila hisap tu dengan kawan-kawan ni lah. Mesti dengan kawan-kawan. Ada tak di mana satu keadaan yang mana Hashim hisap sendiri tanpa kawan-kawan? Peringkat awal tidak. Peringkat awal masih dengan kawan-kawan. Jadi bila kawan-kawan ni ada, seronok lah. Sama-sama. Dia berkongsi ke ataupun satu tiub tu seorang je? Satu tiub seorang lah. Seorang je lah. RM3 zaman tu murah lah. Masih murah. Okey, lama kelamaan katakan dalam 1 bulan berapa Hashim belanja untuk heroin ni je? Masa itu peringkat awalan dalam RM15 je. Dalam untuk
Seminggu. Dalam seminggu. RM15. Seminggu Seminggu RM15. RM15. Masa tu kerja lagi kat kilang? Dah berhenti dah. Dah berhenti. Dah Kerja berhenti kilang dah. dah berhenti. Okey. Sebab waktu itu lepas SPM, Okey. kan, lepas SPM masing-masing ada yang memohon masuk universiti, Okey. masuk kolej, Okey. kan. Jadi saya pun sekali lah adalah memohon-mohon itu semua. Okey. So, selepas saya diterima sambung belajar di kolej, waktu itu saya dah mula bersendirian lah. Ada kawan yang masuk universiti, ada kawan dah bekerja. Oh, jadi sekarang ni dah berpisah lah. Dah mula berpisah daripada kawan-kawan tadi tu. Ya. Tapi sekarang ni masih walaupun dah berpisah, ketagihan tu adalah dah mula lah. Ya. Masih kekalkan dia punya feeling Ya, lah. ya. Jadi sekarang dah bersendirian kan? Ya, dah bersendirian. Maksudnya dah tinggalkan Batu Pahat, dah tinggalkan kampung. Ya, dah. Kan kolej di negeri lain ke ataupun di Di negeri lain. negeri lain? Dan Maknanya dah- kawan-kawan tu dah tak ada lagi lah. Dah tak ada lagi dah. Sekarang duit macam mana Shin? Okey. Dulu ada kerja, sekarang Ya. duit. Selepas itu keluarga dah mula bertanya lah. Keluarga dah mula bertanya, kenapa tak nak sambung belajar? Adik-beradik lain semua sambung belajar. Jadi sambunglah belajar, kan. So macam mana saya nak pergi belajar, kan? Saya fikir-fikir, kan, saya dah terjebak benda ni, kan. Saya rasa dah tak boleh dah kalau tak ada benda ni nak buat apa-apa pun. Yang saya tahu, kena cari duit nak beli. Kena cari duit nak beli. So saya terus terang je lah dengan mak ayah saya, kan. Saya dah terlibat begini dan dia orang pun rasa sangat terkejut lah. Hashim sendiri bagi tahu dekat Saya ibu bapa beritahu dengan ibu bapa. yang Hashim dah terjebak Ya. dengan ni lah. Masa tu boleh tak saya katakan Hashim sudah ketagih? Ya, Sudah ketagih? Ya. Sudah ketagih. betul. Dah masuk kolej dah ni? Belum masuk masuk lagi? kolej lagi. Belum masuk? Belum masuk kolej lagi. Jadi Nak Yalah. bagi alasan lah. Ini nak bagi alasan supaya tak nak tak sambung nak belajar. sambung belajar. Ya. Disebabkan oleh ketagihan kepada heroin. Sekarang ni dah ketagih lah. Dah ketagih lah. Jadi bila keluarga saya dengar macam tu, mereka sangat terkejut lah, kan. Mereka tak perasan pun perubahan yang berlaku pada saya ni, kan. Tak ada tak Tak ada ada. nampak apa secara fizikalnya perubahan dari segi tingkah laku. Hashim jadi orang yang agresif. Dulu mungkin Hashim ni seorang peramah di rumah, kan, dengan adik-beradik semua okey. Kemudian ada pula macam ayah atau ibu ataupun adik-beradik yang lain terperasan macam kenapa Hashim ni macam lain macam aja, dulu tak macam ni. Sekarang ni macam jadi pendiam, suka berkurung dalam bilik, tak nak keluar, tak nak bercampur. Ada tak perkara-perkara macam ni berlaku? Ada juga. Kadang saya punya tingkah laku tu mereka nampak lain dari biasa. Dan bila mereka tanya kenapa, ada yang tak kena ke? Dan waktu itu memang jawapan saya tetap tak ada apa-apa lah. Macam biasa. Biasa je lah, Dan relax macam je lah, biasa, kan. Jadi bila dah macam tu, dah dengar, jadi yalah, mungkin waktu itu mak dengan ayah saya pun kaki tangan kerajaan juga. Okey. Dan mereka Jadi ni anak kaki tangan kerajaan lah ni. Ya. Okey. Dan mereka rasa, yalah, mereka pun ada nama juga dekat kampung tu, kan. Ketua pertubuhan itu, ketua pertubuhan ini, kan. Jadi mereka tetap juga suruh saya pergi sambung belajar. Sama belajar. Dan saya sambung belajar ke kolej. Masa Hashim bagi tahu pada ibu bapa ni, ada tak diorang rasa macam sangat kecewa? Sangat kecewa. Of course, memang sangat-sangat kecewa lah. Mereka sangat-sangat kecewa lah. Tapi nak buat macam mana, kan? Boleh ingat ayat yang pertama yang keluar daripada, terpacul keluar daripada mulut apa ni Ibu Hashim bila Hashim dedahkan Ya, masa itu? mak saya memang marah sangat lah. Dan last dia tanya, apa yang tak cukup sebenarnya? Apa yang tak cukup sebenarnya?
waktu tu ayah saya dah tak pandai nak cakap apa-apa lah kan. Dan saya beritahu mereka kalau nak suruh saya sambung belajar, kena bagi saya duit lah. Dan bapa saya memang sedih lah, tak tahu nak cakap apa-apa. Cuma cakap, bagilah, nanti penat dia berhentilah. Terlalu kecewa kan ayah saya kan. Bagi je apa dia nak, biar dia sambung belajar. Nanti kalau dia dah penat, dia berhentilah. Jadi saya boleh simpulkan di sini bahawa Hashim daripada seorang yang cukup aktif, lepas habis saja SPM, seorang yang giat bersukan, giat dalam aktiviti-aktiviti belia, bekerja, hingga boleh memberi sedikit daripada pendapatan tersebut kepada keluarga. Akhirnya terjebak dengan kawan-kawan dan tempat pertama yang Hashim pergi adalah disko, kan? Dan perubahan telah berlaku dalam diri Hashim hingga ketagihan heroin, dan Hashim telah mengecewakan ibu bapa Hashim dengan memberi alasan untuk tidak sambung belajar. Okey, apakah agaknya insiden paling tragis sewaktu Hashim masih menagih? Kita nak tahu juga. Penonton di luar boleh menghubungi studio kami, Yayasan Penyayang Iskandar Putri di talian 016-7520-652. Kita akan kembali selepas ini. Bos, ni dokumen ni. Tak suruh. Asal nampak macam serabut Macam mana tak serabut ni, kerja melambak ni, tak siap lagi, pening kepala lah. Ambil ya, bos. Abang dah balik? Tak ada pergi rumah ke? Alih, Maskal tu. Cik Syam! Kamu dipecat! Ibu, tandas tak boleh buka lah. Ha? Sekejap. Ya Allah. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Dadah penghancur kebahagiaan. Jauhi dadah. Okey, kita kembali. Terima kasih kerana masih setia bersama kami, dan tahniah kerana anda prihatin terhadap isu-isu yang berkaitan dengan dadah. Dan tengah hari ini kita bersama dengan saudara Hashim Osman yang telah sudi hadir ke studio untuk berkongsi pengalaman dia sebagai seorang bekas penagih, dan sekarang beliau adalah seorang PRS. Nanti kita akan tanya pada Hashim PRS itu apa. Tadi sebelum kita break tadi, saya ada tanya Hashim, apakah agaknya insiden paling tragis sewaktu Hashim masih menagih? Kita nak tahu, Hashim. Boleh cerita sikit, Hashim? Kalau awalnya saya mula menghisap dadah atas rasa keseronokan yang terlampau, dan tiba ketika saya rasa terlalu takut. Terlalu takut. Dan bila saya rasa terlalu takut tu, saya cuba ambil dadah banyak-banyak secara berlebihan, dan malangnya dadah tu tak boleh bantu saya menghilangkan rasa takut tu. Dan ketakutan tu terus menghantui saya. Dan insiden inilah yang buatkan saya rasa saya nak berhenti hisap dadah. Bermula dengan keseronokan dan berakhir dengan ketakutan dalam dunia penagihan tu. Dan apa yang berlaku selepas keluar dari maktab, saya bekerja sebagai kaki tangan kerajaan lah di daerah tempat saya tinggal. Dan dalam masa itu, kalau mulanya tadi saya menghisap, dan bila dah bekerja dah tak sempat nak hisap.
Jadi saya suntik lah, saya injection. Dan begitu seterusnya, dan mula-mula suntik mudah. Urat di tangan, urat di badan semua masih nampak kan. Jadi bila lama kelamaan urat-urat tu dah hilang dah. Sekali suntik urat tu akan hilang dan saya dah tak tahu nak suntik dekat mana. Dan saya terpaksa suntik di urat besar di kaki lah, di celah kelengkang kan. Dan ikut istilahnya dalam penagihan urat highway. Dan urat yang besar dan tentu boleh dapat. Tentu boleh dapat kan. Dan saya rasa satu hari tu saya rasa macam pedih, perit. Saya tengok merah. Bisul ke ni? Dia macam bisul dan lama kelamaan dia bengkak. Bila bengkak tu sakit yang amat lah di celah kelengkang kan. Kita nak berjalan, kita nak bekerja, kita nak ada aktiviti lain, komitmen lain dengan sakit yang amat lah pada saya lah. Sakit yang amat. Dan makin lama makin besar, makin merah dan bila saya tanya-tanya kawan-kawan yang dalam penagihan, dia cakap urat highway nak pecah. Dan bila urat highway pecah, akhirnya akan matilah. Dan banyak kawan-kawan saya yang mati, yang lumpuh akibat urat ni pecah kan. Dan adalah beberapa orang yang terselamat, sempat dibawa ke hospital terpaksa sambungkan urat tu lah, urat pembuluh, urat besar tadi kan. Dan akan cacat lah sampai ketua. Ada yang kaki dia terpaksa macam pendek sikit, ada yang tempang. Dan saya ketakutan yang itulah. Kalau tak lumpuh, mati. Urat besar pecah kan. Dan sangat-sangat takut. Dan mengatasi rasa takut, saya cuba nak mengatasi rasa takut tu, nak pergi hospital lah. Dan takut dan pecah, nak pergi hospital lah. Saya hisap lah dadah. Kalau dadah tu saya hisap satu hari RM100. Jadi bila saya ambil RM500 pun, saya hisap, sakit tu tak hilang, rasa takut saya tak hilang. Bila saya tengok, aku dah hisap RM500 ni, patut 5 hari ni. Tapi aku hisap tak sampai sehari, habis ni. Tapi tak rasa apa-apa. Dan apa yang saya terbayang memang saya rasa takut, saya matilah. Masa tu dah jadi penjawat awam lah? Dah. Dan jadi sudah ada pendapatan tetap? Ya. Jadi Hashim tadi sebut belanja berapa? RM100 sehari. Sehari RM100? Itu bergantung pada kualiti dadah yang saya dapat. Ini masih heroin lagi lah? Masih heroin. Masuk heroin lagi. Dan kalau kena kualiti yang tak baik, memang hisap lebih lah. Hisap banyak lah. Dia ada antara kualiti baik dengan kualiti yang tak baik lah. Jadi tadi Hashim sebut tentang urat kan? Jadi injection lah. Injection. Jadi dulu hisap, sekarang dah pergi ke injection. Jadi ini dah kira buat macam kerja doktor lah kan? Jadi dekat mana Hashim akan beli injection ni? Kita ada panggilan. Sebelum kita sambung balik tadi soalan tadi, kita ada panggilan. Kita cuba terima panggilan dari penonton. Hello. Ya, hello. Waalaikumsalam. Halo. Ya, saya Hamid. Halo, saya Hamid dari Seremban. Ya, saya. Okey, nak tanya. Okey, macam abang sepupu saya ni, dia seorang penagih lah. Kira dah banyak kali lah masuk penjara. Okey, macam mana kalau kita nak suruh dia berhenti daripada menagih ni
Nak suruh dia terus berhenti Ah. daripada menagih. Okey. Betul. Hashim, Ya, boleh guide sikit. biasanya inilah yang masyarakat luar atau keluarga tanyakan soalan ni. Ini antara keluarga yang baik lah, yang cuba nak membantu tapi tak tahu macam mana nak membantu. So kalau peringkat awal ni saya memang syorkanlah, memang pergi ke agensi anti dadah kebangsaan berdekatan dan minta nasihat pada pihak ADK, dan nanti mereka akan salurkanlah ke mana yang sepatutnya. Dan kalau sebut tentang penagihan, ada peringkatnya sebenarnya penagihan ni. Peringkat pertama, peringkat awalan lah, dia baru nak berhenti menagih. Peringkat kedua, pertengahan. Pertengahan ni dia dah berhenti menagih, cuma dia masih dalam keadaan yang desakan gian yang berterusan. Dia dah berhenti sat dah, tapi dalam kepala dia masih teringat. Dan sebenarnya ingatan tu takkan selesai, takkan habis, akan sampai sepanjang hayat lah. Sebab tu kepulihan ni nak dijaga sepanjang hayat. Dan peringkat ketiga ni, ni peranan masyarakat, peranan ibu bapa lah. Mereka dah balik semula pada kita. Apa kita nak buat, macam mana kita nak bantu. ADK akan ada cara dia lah. ADK AADK, Agensi Anti Dadah Kebangsaan. Jadi okey, kita ada komen. Ya, Di situ kita ada komen dari Nur penonton kita. Huda Sabri ni, Okey, Nasyid dan boleh. dia bertanyakanlah apakah yang mendorong saudara Hashim meninggalkan pengambilan dadah. Ya, seperti yang saya ceritakan tadilah, saya berhenti sebab saya merasa terlalu takut, sangat ketakutan, dan saya rasa dadah tu dah tak boleh menolong saya mengatasi rasa takut tadi. Takut punca dia takut lah. Ya, dia takut. Punca takut. Dan Siapa yang tolong? Siapa yang tolong? okey, waktu itu saya dah ketakutan, saya pergi sendiri ke hospital. Hospital. Saya pergi sendiri Sendiri ke hospital. Apa nak jadi, jadilah. Saya dah nekat dah. Saya dah sangat takut. Saya takut pecah sendiri ke benda tu, Okey. ataupun saya takut mati sendiri tempat lain. Orang tak Ini tahu. senang cerita dah takut mati lah. Dah takut matilah sebab sakit Sebab tadi. keadaan dah parah. Ya, Jadi pergi sendiri pergi sendiri. Okey, saya nak tanya tak, Hashim pernah kena tangkap tak? Tak pernah. Tak pernah kena Tak tangkap pernah. Jadi clear lah, tak Ya. ada apa ni, tak ada masuk penjara ke, Tak ada. lock up dan sebagainya lah. Pusat Tadi pun tak pernah. macam tadi pemanggil kita tadi dia bagi contoh satu kes di mana dia keluar masuk penjara. Jadi kalau dia sudah berada di luar, maka dia boleh pergi mendapatkan perkhidmatan ataupun khidmat nasihat daripada Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau di mana-mana klinik Cure and Care, CNC, disebut CNC ya, di daerah masing-masing. Boleh hubungi AADK, mereka akan bantu. Jadi sekejap lagi saya nak tanya juga Hashim ya tadi, sebab kita ada sebut tentang PRS kan. Kita ada lagi satu komen daripada Facebook, mungkin ditujukan kepada Hashim. Okey, terima kasih saudara Akif Fakri. Beliau bertanyakan bagaimana nak kenal pasti seseorang itu mengambil barang terlarang tersebut. Ya. Bagaimana Hashim? Biasanya apa yang kita dapat lihat, tingkah laku dia akan berbeza. Yang pertama sekali, yang ketara sangat, dia akan mula mengasingkan diri. Okey. Mula mengasingkan diri, fizikalnya mungkin mata dia merah atau tindak tanduk dia lah. Biasanya tindak tanduk dia yang akan kita dapat kesan. Sebab apa macam tu? Dia tak nak orang lain tahu. Ya, itu betul. Ya, Pasal dia salah satu mengasingkan sebab, diri, dia betul. tak nak orang lain tahu Ya, dia tak nak orang lain tahu, dan waktu itu dia berada dalam
dunia dia lah. dunia dia sendiri lah, tak dia boleh sendiri. diganggu tak Ya. boleh diganggu. Ha. Tadi Syim, saya juga ada sebut tadi, saya nak tanya tadi yang macam Hazim sebut tadi ialah daripada ganja dia progress lah, dia Ya. progress melangkah jauh kepada heroin hanya kerana dia nak rasa khayal itu bertambah. Sebagaimana Ashir sebut, steam lebih lah, nak steam lebih pergi ke heroin. Kan itu dadah tradisional. Bagaimana dengan dadah sekarang ni yang sintetik ni? Yang banyak macam kita sebut ais, ada yang sebut ais, ada yang sebut shabu, methamphetamine. Jadi saya banyak dengar lah yang diorang kata ambil ais. Kalau ambil ais ni rasa seronok dan sebagainya. Yang ini sintetik. Ya. Boleh Hashim sebut tak pasal sintetik ni? Ya, sintetik ni Kimia kimia lah. Kimia. Dia fully kimia lah. Fully kimia. Fully kimia. dan dihasilkan di makmal. Di makmal. Di betul. makmal Dan sintetik sangat-sangat bahaya lah. Sangat-sangat bahaya. Kalau macam saya menggunakan dadah tradisional, saya boleh bertahan 30 tahun Isap. 30 tahun 30 Yang tahun, sintetik Ustaz. ni macam ais dan shabu ni. Ya. Saya dapat tahu dia semuanya akan rosak mental dia. Sebab dia kesan dia pada otak. Ya. Kesan pada otak. Dan trend sekarang pengguna-pengguna dadah sintetik ni 60% lah agaknya. 60%. Dalam masa 1 hingga 5 tahun Isap, dia akan rosak mental lah. 1 hingga 5 tahun isap akan rosak mental. Yang ini kalau ais tadi, shabu dadah sintetik. Syim, ada komen lagi Syim? Okey, terima kasih Rawa Rontek. Rawa Rontek ni daripada Dengan FB ni. kebanjiran pelbagai dadah sintetik sekarang seperti shabu popular di kalangan remaja, sebagaimana Cik Hashim melihat cara nak bendungnya. Okey, Nak bendung, macam mana kita nak bendung kan? nak membendung ni bukan kita serahkan pada satu-satu agensi ajalah. Ya, betul. Kan, macam agensi anti dadah kebangsaan, kita serahkan pada dia nak mengatasinya, memang tak boleh. Mereka dah buat sehabis baik, dah tolong sehabis baik. Saya berada dalam ADK, saya pernah duduk di bawah bantuan ADK memulihkan dan ya, mereka komit dan mereka buat yang terbaik lah. Jadi yang selebihnya tu kami memang mengharapkan masyarakat sama-sama betul. lah, Jadi masyarakat agensi sama-sama. tadi kalau bendung ni saya rasa kita banyak penguatkuasaan enforcement, iaitu agensi anti dadah kebangsaan, polis diraja Malaysia, custom diraja, semua berganding bahu untuk membendung permasalahan dadah. Jadi yang paling utama ialah masyarakat itu sendiri mesti prihatin dan tampil untuk membantu sama-sama. Lagi satu komen di situ. Ya. Syim. Komen datang dari Cikgu Suhaifah. Sudah berapa lama saudara Hashim betul-betul bersih dari ketagihan? Ya, setakat sehingga hari ini saya hampir 7 tahun. Hampir 7 tahun, 30 tahun terlibat dalam dadah. Alhamdulillah sekarang dah 7 tahun bersih, clean. Ini yang kita nak. Ini yang kita nak. Jadi kita sambil kita menunggu kalau ada komen-komen lagi. Tadi saya sebut tadi tentang PRS. Jadi saya nak Hashim sendiri ceritakan PRS sebab Hashim dia adalah di bawah satu sistem sokongan yang diletakkan di agensi anti dadah kebangsaan di klinik Cure and Care sebagai PRS. Okey Hashim, ceritakan sikit apa itu PRS. Ya, saya bertugas sebagai PRS di Puspen Tampoi lah. Sekarang Puspen Tampoi, Pusat Penagihan Narkotik Tampoi. Kalau dulu Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik, Puspen. Sedap nama dia, Puspen. Kalau dulu memang klinik Cure and Care lah, sekarang dah nama Puspen. Puspen. Okey, di Puspen Tampoi sebagai PRS lah, pembimbing rakan sebaya. Pembimbing rakan sebaya, PRS, pembimbing rakan sebaya agensi anti dadah kebangsaan di Puspen, Pusat Pemulihan Narkotik. Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik. Klinik Cure and Care ada lagi? Ya, ada. Ada lagi. Di situ ada PRS? Ada. Ada juga? Nama Cure and Care tu dah ditukar kepada telah ditukar kepada Puspen dan Hashim adalah pembimbing rakan sebaya. Jadi Hashim bimbing mereka yang
terlibat mereka dengan penagihan. Boleh cerita sikit Hashim? Apa yang Hashim jumpa? Sebab pengalaman banyak kan, Hashim banyak pengalaman. Jadi mereka yang datang ni macam mana Hashim uruskan? Sangat penting pembimbing rakan sebaya. Silakan. PRS ni salah satunya dia jadi role model lah. Role model. Bagi, penagih yang nak buat kepulihan ni. Okey, dan selain itu PRS membantu pegawai-pegawai menjalankan segala program yang dijalankan di Puspen. Dan dia juga berperanan sebagai co-leader dalam kelas-kelas yang dijalankan di dalam Puspen, kelas psikososial, kelas halakah, dalam program therapeutic community dan bengkel juga, bengkel-bengkel juga di bawah unit latihan dan kemahiran vocational. Dan kebanyakan klien yang datang jumpa kita berbagai-bagai latar belakang. Ada yang terpaksa masuk. Dipaksa masuk. Jadi yang sukarela pun ada. Oh, Puspen terima secara sukarela. Sukarela pun ada. Ini yang walk in ni walk in je. Dia tak perlu ditangkap. Tidak. Maksudnya keluarga boleh bawa dia ke situ. Dan dia boleh diterima masuk. Tak payah dia dilaporkan kepada polis, kemudian polis tangkap. Yang itu lain, yang itu perintah mahkamah. Yang tangkapan semua perintah mahkamah. Tapi boleh secara sukarela. Jadi kalau macam itu, kalau ada kes-kes macam ini di kejiranan, dalam komuniti atau ahli keluarga sendiri yang terlibat, maka mereka hanya perlu hubungi agensi anti dadah dan bawa ahli keluarga yang terlibat itu terus ke AADK. Mereka akan bantu secara sukarela. Betul. Kita juga sebagai pendengar yang setia lah. Pendengar yang setia kepada penagih-penagih yang dalam kepulihan ni. Berkongsi pengalaman dan bila dalam berada dalam kepulihan awalan ni dan dah mula bebas dari pengaruh dadah, mereka dah mula mengingati berbagai-bagai. Kalau dulu waktu menagih, cakap mak, cakap bapak, memang dia tak pernah ikut lah. Melawan ada lagi lah. Tapi bila dalam keadaan kepulihan awalan ni, mereka dah mula rasa ingat mak bapak. Setengahnya rindu mak bapak. Setengahnya asyik datang menggesa kita, tolong telefon mak, tolong telefon bapak. Kenapa? Rindu. Jadi dia rasa macam dalam tempoh penagihan tu dia kehilangan perhubungan antara keluarga dia sendiri. Jadi bila dia dah menagih tu, dia dah tak ingat apa-apa, dia dalam dunia penagihan. Kemudian ini adalah apa yang kita sebut sebagai sesuatu yang tidak boleh kembali. Sesuatu yang tidak boleh kembali. Jadi sekarang ini apabila dia dah pulih, dia rasa dia nak kembali kepada keluarga. Dan Hashim, boleh tak kalau saya katakan bahawa support, sokongan keluarga itu sangat penting. Sangat penting untuk membantu mereka kekal dalam kepulihan. Betul. Dan apa yang saya lalui sendiri pun memang sokongan dari keluarga lah yang sangat penting. Dan selain keluarga, mereka ni tak ada siapa-siapa dekat luar. Dan untuk pergi ke masyarakat luar, mereka tak ada keyakinan. Dan penagih yang dalam kepulihan atau bekas penagih yang masih dalam kepulihan, lebih-lebih lagi dalam peringkat kepulihan awalan ni, mereka akan rasa rendah diri, mereka akan rasa cepat tersentuh dan banyak yang mereka nak mengadu. Jadi kalau di luar keluarga tak berikan sokongan, memang sukarlah.
sukarlah untuk Jadi keluarga kita keluarga. nampak di sini sokongan keluarga itu sangat penting ya. Tanpa sokongan keluarga, tanpa sokongan masyarakat, mungkin mustahil bagi mereka kekal dalam pemulihan. Dan usaha-usaha yang dijalankan oleh agensi anti dadah kebangsaan melalui pelbagai program yang disediakan ini mampu. Jadi kalau ada yang masih sangsi tentang perkhidmatan ataupun tentang pemulihan yang dijalankan oleh AADK, saya rasa hari ini anda semua telah mendengar pengakuan daripada Saudara Hashim Osman sendiri bagaimana AADK telah membantu memulihkan dia, dan akhirnya ya Hashim sendiri memberi perkhidmatannya sebagai seorang pembimbing rakan sebaya. Jadi hubungilah mana-mana AADK di daerah masing-masing. Anda mungkin seorang profesional, anda mungkin seorang usahawan, anda mungkin seorang penjawat awam atau apa sahaja. Dadah tidak mengenal sesiapa pun. Jadi jangan tunggu lama-lama. Kalau ada kes di kejiranan anda, mungkin anggota keluarga yang terlibat atau di dalam organisasi anda ada kaki tangan yang terlibat, jangan teragak-agak untuk mendapatkan bantuan daripada agensi anti dadah itu sendiri. Jadi Hashim, hari ini perkongsian yang saya rasa sangat berguna. Hashim 30 tahun dalam penagihan. Jadi boleh saya simpulkan sebagai penagihan adalah satu penyiksaan. Ya, Boleh Hashim? betul. Satu penyiksaan yang amat sangatlah. Satu penyiksaan yang amat sangat. Kalau mula-mula nak bergembira, tak datang gembiranya pun. Sengsara yang datang. Sengsara. Penagihan adalah sengsara. Jadi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada Hashim. Semoga kekal pulih dan semoga membantu semua di luar sana yang perlukan bantuan, khususnya mereka yang masih teragak-agak untuk mendapatkan bantuan. Jangan tunggu lama-lama, dapatkan bantuan daripada pihak AADK, dan juga kepada semua penonton yang telah mengikuti siaran secara langsung dari studio Yayasan Penyayang Iskandar Puteri dalam rancangan Hello Iskandar Puteri. Terima kasih di atas kesudian anda bersama kami, dan ingat, jauhi dadah sengsara, dadah menyeksa. Sekian.